Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 10 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Sabah sebagai subsidi tiket penerbangan untuk semua pelajar dari negeri itu yang belajar di IPT di seluruh negara. Bantuan khas sekali beri atau one-off sebanyak RM600 seorang tersebut bakal memanfaatkan kira-kira 18,000 pelajar. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor berkata inisiatif tersebut diharap dapat menampung kos pelajar membeli tiket penerbangan ke Sabah sempena Aidilfitri nanti. Bantuan khas tersebut juga boleh digunakan pada bila-bila masa. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah memaklumkan pemberian subsidi itu adalah dana daripada peruntukan khas Ketua Menteri yang akan disalurkan terus kepada pelajar dalam tempoh terdekat. Maklumat terperinci dan mekanisme pembayaran akan dibincangkan lebih lanjut dengan beberapa pihak terlibat. Taktik kotor ulat pelancong Thailand yang membawa penumpang dari negara itu melancong ke Malaysia terbongkar. Ini selepas mereka ditahan penguatkuasa JPJ menerusi Ops khas van putih JPJ bersama pejabat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC. Pengarah kanan penguatkuasa JPJ Datuk Lokman Jamaan berkata modus operandi suspek ialah membawa penumpang dari negara itu dan menurunkan mereka sebelum tiba di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Pemandu itu juga didapati menyalahgunakan permit peredaran antarabangsa ICP dengan membawa pelancong menggunakan kenderaan milik persendirian. Kesemua pemandu van yang ditahan akan disiasat bawah Seksyen 5-2 Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Kira-kira 35 pegawai dan anggota JPJ serta MOTAC menyertai operasi tersebut yang bermula pukul 4 hingga 7 petang di stesen penguatkuasa JPJ Jeli. Terengganu mencatatkan peratusan tertinggi kemajuan kerja pembinaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL mendahului 4 negeri lain di bawah projek itu. Sehingga Februari lalu, Terengganu telah mencapai kemajuan kerja sebanyak 80.28%. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Railing MRL Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata ketika ini projek ECRL di negeri itu berjalan lancar dan mengikut jadual. Baki kemajuan projek seterusnya melibatkan kerja-kerja elektrifikasi dan sistem. Setakat ini, kerja-kerja pemasangan landasan fasa pertama sejauh 92.2 km dari Kuantan Port City ke Dungun telah siap dilaksana dan keseluruhannya dijangka selesai hujung tahun ini. Jajaran ECRL di Terengganu melibatkan pembinaan 6 buah stesen. Ia bermula dari stesen Jertih dan berakhir di Cukai. Lebih 1,600 orang kurang upaya OKU telah ditawarkan pekerjaan melalui program Job Coach yang dilaksanakan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Job Coach merupakan inisiatif bagi menyokong golongan OKU mendapatkan pekerjaan yang turut melibatkan program latihan. Kita ingin perluaskan lagi inisiatif ini dan harap ia menjadi satu program yang berterusan. Di samping itu juga kita memang amat memerlukan sokongan daripada setiap syarikat kerana ramai di kalangan rakyat kita juga mengatakan tak ada pekerjaan. Rakyat diingatkan agar memahami kedudukan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Ia termaktub dalam Perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bertitah rakyat pelbagai etnik perlu menghormati undang-undang yang termaktub tanpa menimbulkan provokasi yang boleh mencetuskan suasana tidak tenteram dalam kalangan masyarakat. Menurut baginda, walaupun penganut Islam merupakan majoriti di negara ini, namun agama lain boleh diamalkan tanpa halangan mengikut fahaman masing-masing. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan Masjid Al-Muhajirin Kampung Pantos dan majlis berbuka puasa serta penyampaian sumbangan kepada asnaf di Kampung Orang Asli Pantos Lipis, Pahang. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani.